Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada video pembentangan pada kali ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang ahruf sab'ah. Ahruf sab'ah bermaksud sebenarnya ada khilaf pada perkataan ahruf, iaitu Ibn Sa'dan Al-Nahwi, iaitu seorang ahli bahasa, mengatakan al-harfu ialah sesuatu yang muskil. Al-harfu kata jamaknya ahruf, sesuatu yang muskil, tidak diketahui maknanya. Al-harfu adalah salah satu huruf tahaji, satu bahagian daripada dua kalimah. Juga bermaksud tiap-tiap sesuatu yang di hujung atau arah. Imam Amru Ad-Dani berkata ada dua maksud. Pertama, Al-Quran diturunkan dengan 7 wajah kerana ahruf di sini membawa maksud wajah bacaan. Kedua, ahruf itu membawa maksud qiraat yang lebih luas. Manakala Imam Ali Hasan Abdul Ghaffar Al-Farisi berkata kedua-dua maksud tersebut berkait, iaitu bersandar pada hadis Nabi sab'ata ahruf dan kisah Umar dan Hisham merujuk qiraat ahruf kathirah. Seterusnya maksud sab'ah itu sendiri. Maksud sab'ah didefinisikan oleh Qadi Iyad dan ulama yang sepakat dengannya berkata sab'ah itu tidak membawa maksud yang hakiki, tapi makna maknawi atau majazi, menunjukkan bilangan yang tidak diketahui jumlah yang sebenar. Ada pendapat lain yang mengatakan sab'ah adalah makna hakiki dan tidak tertolak dari rukun qiraat. Manakala Imam Al-Jazari berkata yang dimaksudkan dengan sab'ah ahruf adalah yang pertama, pada perbezaan baris tanpa mengubah makna dan bentuk. Contohnya perkataan yahsabu dan yahsibu. Yang kedua, pada perbezaan makna sahaja, iaitu pada ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatun ataupun fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Yang ketiga, pada perbezaan huruf dengan berubah makna tapi tidak pada bentuk perkataan. Contohnya, perkataan tabelu dengan tatlu. Yang keempat, pada perbezaan bentuk perkataan tetapi tidak pada makna perkataan tersebut. Contohnya, perkataan sirata dalam surah Al-Fatihah, ihdinas sirat, as-sirat, yang pertama dengan huruf sad dan yang kedua perbandingannya dengan huruf sin, as-sirat dengan as-sirata. Yang kelima, pada perbezaan makna dan bentuk. Kedua-duanya sekali, bentuk perkataannya lain dan maknanya pun lain. Contohnya minhum dengan minkum. Minhum merujuk pada daripada mereka dan minkum daripada kamu. Dua-duanya berubah, bentuk perkataan itu berubah dan makna perkataan itu juga berubah. Yang keenam, perbezaan pengawalan dan pengakhiran pada perkataan. Contoh yang dibawakan di sini ialah fayaqtuluna wa yuqtaluna dengan fayuqtaluna wa yaqtuluna. Dua perbezaan ini ada pengawalan dan pengakhiran. Dan yang terakhir, perbezaan tambahan dan kurangan perkataan itu. Contohnya wawassa dengan wa'ausa. Perkataan wawassa biha dengan wa'ausa. Perkataan wawassa dengan wa'ausa itu berlaku perbezaan penambahan dan pengurangan huruf dalam satu perkataan. Satu tambahan lagi, mengikut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa yang dimaksudkan dengan sab'ah ahruf ialah wajah-wajah perubahan yang 7, yang mana berlaku kekhilafan di dalamnya. Yang pertama, perbezaan al-asma', yakni nama daripada mufrad atau musanna atau jamak, dan perbezaan antara muzakkar dengan muannas. Contohnya wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang keduanya, perbezaan antara tasrif af'al terdiri daripada madhi, mudhari' dan amar. Contohnya rabbana ba'id baina asfarina. Seterusnya rabbana ba'id baina asfarina. Dan yang terakhir rabbuna ba'ada baina asfarina. Yang ketiga, perbezaan antara wajah-wajah i'rab. Contohnya ma hadza basyaron dengan ma hadza basyarun.
Yang keempat, perbezaan antara az-ziyadah iaitu penambahan dan an-naqis pengurangan. Contohnya tahtahal anharu dengan min tahtihal anharu. Yang kelima, perbezaan antara taqdimun pengawalan dan ta'khirun pengakhiran. Contoh macam ayat tadi, fayaqtuluna wa yaqtulun dengan fayuqtaluna wa yaqtulun. Yang keenam, perbezaan antara ibdal iaitu ganti huruf. Contohnya kaifanun shizuha, kaifanun shiruha, yang berbeza huruf zai dengan huruf ro. Kaifanun shizuha zu, kaifanun shiruha ru. Yang ketujuh, perbezaan antara lahjah iaitu sebutan bahasa Arab itu sendiri seperti al-fath, imalah, taklil serta tarkib, yakni tebal, dan tafkhin, nipis. Contohnya hal ataka hadithu Musa. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan sab'ah ahruf ialah qiraat sab'ah dan menegaskannya dengan 7 qiraat dari 7 imam qura' iaitu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Kisai. Terakhirnya pendapat Syihab ad-Din Abdul Rahman bin Ismail bahawanya sab'ah ahruf terdiri dari isul qiraat. Contohnya silaf min al-jam'u, silah ad-dhamir, idgham dan izhar, mad dan qasr, tahqiq, takhfif hamzah, imalah, waqaf dan sukun dan atau ismam. Wallahu ta'ala a'lam.